Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Hari ini insya-Allah taala kita ingin mengupaskan dua potong hadis Nabi SAW daripada kitab Umdatul Ahkam. Lebih khusus lagi adalah hadis ke-99 dan hadis yang ke-100 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-99 berbunyi, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, falawla sallaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wad dha'if wa dhul hajah. Artinya, daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Tidakkah patut kamu solat cukup dengan bacaan Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Kerana yang solat di belakang kamu adalah orang tua, orang lemah dan mereka yang ada keperluan. Jadi kita lihat dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW memberikan teguran kepada salah seorang daripada kalangan sahabatnya, iaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi mendapati Mu'adz bin Jabal memperpanjangkan bacaan dalam solat ketika mana dia menjadi imam. Maka Nabi SAW memberikan kata-kata nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, kalau sekiranya menjadi imam dan di belakang ada jemaah-jemaah daripada kalangan orang-orang yang dah lanjut usia ataupun orang-orang yang lemah, maka ringankanlah bacaan. Dan Nabi SAW berikan contoh-contoh surah yang boleh dibaca oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seperti Sabbihisma rabbikal a'la, seperti wasyamsi waduhaha, dan seperti surah Al-Lail wal laili idza yaghsha, dan sejenisnya dan seumpamanya. Itu merupakan pesanan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini? Yang pertama sekali, kata para ulama, bacaan yang sederhana dalam salat adalah membaca surah-surah seperti yang disebutkan dalam hadis di atas dan juga surah-surah yang sejenisnya. Antara bacaan yang sederhana, yang tak begitu panjang dan juga tak begitu pendek adalah surah-surah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Surah Al-A'la, surah Asy-Syams, surah Al-Lail, termasuk dalam surah-surah yang sederhana panjangnya. Itulah yang Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, kalau jadi imam, dekat belakang ada orang yang lemah, orang yang dah lanjut usia,
maka bacalah ayat-ayat surah-surah yang sederhana panjangnya. Pengajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita dianjurkan bagi imam untuk meraihkan keadaan para jemaah yang lemah dengan meringankan solat. Imam ni sebagai pemimpin dalam solat, kita kena meraihkan siapa dekat belakang kita. Orang-orang yang bertugas sebagai imam, dia kena meraihkan keadaan-keadaan makmumnya. Okay. Di kalangan makmum, ada orang yang dah lanjut usia, yang barangkali dia tak boleh berdiri lama. Di kalangan makmum, barangkali ada orang-orang yang lemah. Di kalangan makmum, barangkali ada orang-orang terdapat yang memiliki keuzuran. Kita meraihkan golongan semeka rupa. Dan ini adalah satu perkara yang perlu diraihkan oleh sang imam. Jadi meraihkan keadaan para makmum merupakan satu sunnah, merupakan satu perkara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan tentang kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Sayang sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi ingin kebaikan, kemaslahatan bagi pengikut-pengikutnya. Ini jelas kelihatan bila Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz ibn Jabal untuk meraihkan keadaan para makmum. Jangan baca surah yang terlampau panjang, yang boleh menyukarkan, yang boleh menyusahkan makmum-makmum di belakang kita. Tapi kita mempermudahkan. Kita meringankan solat. Jangan baca ayat yang terlampau panjang, surah yang terlampau panjang. Ini semua adalah disebabkan kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya. Nabi suka gunakan pendekatan yang mudah. Nabi tak suka menggunakan pendekatan yang menyusahkan orang. Nabi SAW suka memberikan khabar gembira. Nabi SAW tidak suka orang lari daripada agama Allah. Pengajaran yang keempat daripada hadis tadi menunjukkan tentang cara didikan Nabi SAW. Cara didikan Nabi SAW adalah yang terbaik. Nabi SAW didik dengan penuh kelembutan. Cara Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz ibn Jabal adalah dengan lemah lembut. Bukan dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Bukan dengan menggunakan pendekatan yang kasar. Tetapi adalah dengan pendekatan lemah lembut. Dengan kata-kata yang baik. Itu cara didikan Nabi SAW. Begitulah 4 pengajaran yang penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis yang ke-99. Daripada hadis ke-99 kita beralih kepada hadis yang berikutnya dalam kitab ini, iaitu hadis ke-100. Hadis yang ke-100 berbunyi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kana yastaftihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin sallaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wali Muslim sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Apa maksud hadis ni? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma memulakan salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin.
Dalam riwayat lain, aku salat bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum, dan sama sekali tidak aku dengar daripada mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Imam Muslim, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Mereka membuka salat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula pada akhirnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi hadis ni memberikan tumpuan ataupun mengisahkan tentang Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana dia kata dia solat dekat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia solat dekat belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia solat dekat belakang Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an. Dia solat dekat belakang Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu an. Dan Khulafa' Rashidin, bila mereka mulakan salat dengan pembacaan suratul Fatihah, kata Anas, dia tidak mendengar Khulafa' Rashidin, iaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman, dia tidak mendengar khalifah, para khulafa ini membaca basmalah ataupun menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, menguatkan Bismillahirrahmanirrahim ketika ingin membaca suratul Fatihah. Itu merupakan rumusan daripada hadis ke-100. Apakah pengajaran yang penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini? Yang pertama sekali, majoriti di kalangan ulama berpendapat bahawa membaca basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim dalam salat ketika baca suratul Fatihah adalah disyariatkan. Majoriti di kalangan ulama berpandangan kita ni bila salat, bila kita berdiri, antara perkara yang kita baca adalah suratul Fatihah. Bila nak baca suratul Fatihah, kan, maka kita hendaklah memulakan pembacaan Al-Fatihah tersebut dengan basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi majoriti di kalangan ulama kata nak mula salat baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Hinggalah akhir suratul Fatihah. Yang pentingnya dimulakan dengan basmalah. Yang pentingnya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pendapat kebanyakan di kalangan para ulama. Cuma yang ulama kita selisih pandangan, beza pandangan, adalah tentang menjaharkan basmalah. Adalah berkaitan menguatkan bacaan bismillah ketika mana kita baca suratul Fatihah. Adakah imam bila dia baca Fatihah, bila dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, adakah Bismillahirrahmanirrahim perlu dibaca dengan kuat ataupun dengan suara yang pelan? Kita dekat daerah Southeast Asia ni, termasuk Singapura, di masjid-masjid kita, kalau solat-solat yang jahriyah, solat-solat yang dibaca kuat, seperti solat subuh, seperti solat maghrib 2 rakaat pertama, seperti solat isyak 2 rakaat pertama, seperti solat Jumaat. Kebiasaannya imam bila baca Fatihah, imam akan menjaharkan, akan menguatkan bacaan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan amalan, praktis yang diamalkan dekat Southeast Asia ni. Termasuklah di Singapura ni. Cuma isu ni perlu kita faham yang isu ini adalah ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Sebahagian di kalangan ulama mereka berpandangan bagi solat-solat rakaat-rakaat yang dibaca kuat, bila baca Fatihah adalah disirkan, dipelankan pembacaan basmalah. Baca Bismillahirrahmanirrahim pelan.
Alhamdulillahirrabbilalamin, baru kuat. Itu yang diamalkan oleh sebahagian di kalangan ulama. Jadi sebagai ulama mereka berpandangan kita ni bila baca basmalah dalam salat, bila baca Fatihah, kita baca basmalah dengan suara yang pelan. Walaupun rakaat tersebut kita baca kuat. Itu pandangan pertama. Itu yang kita lihat juga kalau kita pergi umrah ataupun haji, kita solat dekat belakang Imam Masjidil Haram, kita solat dekat belakang Imam Masjidun Nabawi. Imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, mereka baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum mulakan solat. Tapi dengan suara yang pelan. Dan apakah sandaran mereka? Sandaran mereka adalah hadis yang ke-100 yang sedang kita bincangkan ni. Yang mana Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata, dia solat dekat belakang Nabi SAW, dia solat dekat belakang Abu Bakar, Umar wa Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi kata Anas bin Malik, dia tidak mendengar. Dan imam-imam ini membaca basmalah ataupun bismillah dengan kuat. Itu menunjukkan yang mereka ini membaca dengan pelan. Itu satu pandangan. Di sana ada pandangan yang kedua. Kan pandangan kedua di kalangan para ulama seperti mazhab Syafi'i yang berpandangan kita menjaharkan, kita menguatkan bacaan basmalah ketika mana baca Fatihah. Dan mereka pula berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Yang diriwayatkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kalau solat, dia akan baca, ketika baca Fatihah, dia baca basmalah, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan kuat. Jadi isu ini adalah isu yang diperselisihkan oleh ulama. Saya teringat pesanan seorang guru, Syekh Muhammad Mukhtar Shinqiti. Dia kata, yang isu ini adalah isu khilafiyah, isu yang diperselisihkan oleh ulama. Jadi tak sepatutnya sebagai umat Islam kita saling mengingkari antara satu sama lain berkaitan dengan isu ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dia berkata, berdasarkan pendapatnya, dia berpendapat bahawa Nabi SAW kadang-kala Nabi menjaharkan, Nabi menguatkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika baca suratul Fatihah. Dan ada kala pulanya Nabi SAW mensirkan, memelankan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika baca suratul Fatihah dalam salat. So kata Imam Ibnu Qayyim ada dua situasi. Kadang-kadang Nabi kuatkan basmalah, kadang-kadang Nabi perlahankan basmalah. Jadi tak jadi masalah kalau sekiranya seseorang itu lebih cenderung kepada pandangan menjaharkan, menguatkan bacaan basmalah dalam salat ketika baca Fatihah, tak jadi masalah. Dan bagi yang lebih cenderung kepada pandangan mensirkan, memelankan bacaan basmalah ketika baca suratul Fatihah pun tak jadi masalah. Kerana ini adalah isu yang diperselisihkan oleh para alim ulama kita. Itulah dua pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis yang ke-100. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kesalahan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.